Hai, pada video yang sebelum ini saya telah menyediakan satu video tentang bagaimana atau apakah bahan-bahan yang digunakan untuk melaksanakan pelajaran anda. Ini untuk home tutor. Jadi jika kamu pergi ke buat tuition di rumah atau seorang tuition swasta, sila tengok video itu. Dalam video ini saya akan menyatakan apakah material atau apakah bahan-bahan atau buku-buku atau buku kerja yang diperlukan untuk mengendalikan tuition anda sebagai online tutor. Jadi, mari kita bermula. Memang sebagai home tutor dan online tutor, apa material atau buku kerja yang digunakan adalah berbeza sedikit. Jadi dalam video ini kita akan cakap apakah 4 perkara yang kita perlu fikirkan semasa kita memastikan apakah buku kerja yang diperlukan secara online. Jadi poin yang pertama, kita perlu laptop atau tablet atau smartphone. Dan selain daripada itu, kita perlu pastikan bahawa internet connection di kawasan kita adalah baik. Dan kita boleh guna beberapa app untuk mengendalikan pelajaran kita bersama murid-murid secara online. Kita boleh guna Zoom conferencing atau Google Meet atau Skype. Terpulang kepada anda sebagai guru tuition online. Jadi dengan ini kita sebagai guru tuition kita boleh buat research melalui Google Search Engine, dan kita boleh tengok apa bahan yang kita boleh gunakan untuk membantu murid-murid kita semasa kita mengendalikan lesson online. Ada sesetengah yang fikir lebih senang untuk guna laptop dan dengan satu webcam saja untuk buat tuition ini secara online. Tetapi ada yang lain seperti saya tidak guna laptop langsung. Apa yang saya guna adalah 2 smartphone dan 1 tablet. Saya guna 1 smartphone untuk menyediakan Zoom conferencing. Jadi saya guna Zoom conferencing app dengan 1 phone, dan saya guna tablet saya untuk tengok notes yang saya nak ajar, kerana tablet screennya lebih besar, lebih senang untuk baca dan buat penyediaan. Ini untuk saya lah. Dan selain daripada itu, saya ada lagi 1 smartphone yang digunakan apabila student sudah buat kerja yang diperlukan dan mereka send kepada saya melalui WhatsApp. Jadi saya boleh tengok dan saya boleh buat marking terus begini. Poin yang kedua adalah kita perlu satu online digital whiteboard. Biasanya jika kita guna banyak itu Zoom conference atau app yang lain, kita biasanya sudah ada screen share mode. Jadi kita hanya tekan itu screen share mode, dan selepas itu kita boleh ajar secara online. Kita boleh kongsi buku-buku yang berkenaan atau buku latihan atau buku kerja dengan pelajar kita, dan kita boleh terus ajar sedemikian. Ada yang fikir lebih convenient untuk guna satu app dipanggil Hey Hi. Mereka fikir itu satu digital whiteboard app yang memang popular. Jadi mungkin kamu nak cuba itu juga. Yang ketiga, jika kamu ada ajar sains, subjek sains atau berkenaan dengan maths tambahan, fizik dan sebagainya, mungkin kamu perlu satu scientific calculator atau calculator scientific. Dan saya boleh ingat dulu nak beli satu calculator scientific perlu guna RM50 begitu untuk beli satu kalkulator. Tetapi sekarang sangat maju. Kita boleh tengok teknologi sekarang sangat canggih, dan kita boleh masuk ke dalam Play Store jika kita guna Android, dan kita boleh cari banyak scientific calculator free app secara percuma. Kita boleh download. Jadi sangat senang.
Yang keempat, apakah buku-buku digital yang kita perlu untuk membantu pelajar kita? Kita perlu tahu apakah tahap pemahaman murid kita. Jadi selepas itu kita boleh, biasanya pada sesi pertama, first lesson, kita cuba buat assessment bagi mereka test paper untuk mengetahui apakah tahap mereka. Dan kita mungkin nak guna test paper atau exam paper yang dulu. Kita boleh downloadnya daripada buat satu Google search dan pastikan bahawa kita tidak melanggar apakah hak milik pencipta. Dan ada juga ibu bapa yang sendiri sudah tahu apakah buku kerja yang anak-anak mereka perlukan. Jadi mereka boleh supply kepada kita dan kita boleh ajar sahaja. Jadi tentang buku, textbook yang kita nak gunakan mengikut sukatan pelajaran mereka, kita boleh download itu textbook secara digital. Jadi yang penting kita perlu pastikan apa yang kita download tidak melanggar milik hak cipta. Jadi dari textbook itu kita boleh guna screen mode atau screen share mode, dan dari sana kita memang boleh mengendalikan lesson kita dengan selesa. Ada juga kita boleh guna workbook yang berkenaan. Jadi workbook itu sama juga kita boleh download secara digital. Selain daripada itu, kita boleh guna worksheet dan past papers. Dan kita boleh buat satu search dan biasanya kita boleh cari worksheet yang boleh. Sangat senang selepas kita tunjuk apakah worksheet atau past paper yang kita gunakan, dan dari sini murid-murid itu boleh tengok dan mereka boleh guna satu buku latihan, dan di dalam buku latihan itu mereka boleh tulis jawapan, dan selepas mereka tulis jawapan mereka boleh ambil satu gambar jawapan mereka dan send kepada kita, dan kita boleh tengok dan kita boleh mark. Selain daripada itu, ada yang lebih senang nak tengok buku fizikal, bukan secara digital. Jadi dengan ini, ibu bapa boleh pergi ke bookstore, mereka boleh pergi ke Harris, Popular, MPH, dan mereka boleh cari buku kerja dan beli 2 kopi, dan 1 kopi untuk anak mereka, 1 kopi untuk kita. Mereka boleh hantar melalui express atau pos laju. Yang penting jangan hantar melalui pos biasa, kerana pos biasa mengambil masa yang lama, dan pada masa yang sama apabila postman hantar ke rumah kita, mereka akan masuk ke dalam letterbox, dan letterbox itu mungkin terlalu kecil, jadi dia susah untuk hantar. Jadi sangat penting untuk pastikan bahawa buku-buku itu dihantar sampai ke depan rumah anda. Jadi hand delivered. Jadi harap kamu mendapat manfaat daripada video ini. Sila subscribe dan share kepada orang lain. Dan selain daripada menjadi seorang guru tuition di rumah dan guru tuition secara online, saya juga seorang guru berenang. Jadi pada video yang seterusnya saya akan menyatakan apakah equipment gear yang diperlukan sebagai guru berenang. Jumpa lagi.